Salam sejahtera. Ada netizen kata, habislah Mahathir kali ini. Rupa-rupanya isu itu berkaitan dengan tindakan Mahathir mengulas panjang lebar berkait dengan isu RCI. Saudara-saudara sekalian, isu ini menjadi kian hangat apabila Tun Mahathir mengulasnya panjang lebar. Sehingga ada netizen kata, janganlah ulas panjang lebar di sini, tetapi ulas di proceeding tersebut. Jawablah di RCI, tak perlu ulas panjang. Ramai mengkritik sikap Mahathir. Ada juga yang mengatakan, Mahathir mula menggelupur, mula takut atau mula panik dengan apa yang sedang berlaku. Orang ramai dilihat mengkritik sikap Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengulas panjang. Selepas diarah hadir ke prosiding Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan RCI Batu Putih. Bekas Perdana Menteri dua kali itu dipanggil berbuat demikian pada 12 Jun depan. Bagaimanapun, Mahathir menerusi laman X berkata, beliau akan menghadiri prosiding itu, tetapi sangat berharap supaya RCI tersebut diadakan secara terbuka dan orang awam dapat mengikuti prosiding sepenuhnya. Ini kerana sebelum ini, pelbagai tohmahan dan tuduhan telah dituju kepada saya secara terbuka dan mendapat laporan media secara meluas, kata Tun Mahathir. Dan tuduhan-tuduhan tersebut dibuat termasuk oleh Jemaah Menteri sekarang. Antara lain bahawa saya membuat keputusan secara sembunyi-sembunyi dan secara sendirian, kata Tun Mahathir. Jika semua tohmahan ini dibuat secara terbuka, kenapakah jawapan dan penerangan saya perlu dibuat secara tertutup? Katanya kemarin. Menjengah ke ruang komen di laman X Mahathir, rata-rata berpendapat bekas pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu tidak perlu banyak bunyi, tidak perlu banyak cakap, tidak perlu banyak mengulas, lagi memandangkan prosiding tersebut bukannya kempen pilihan raya untuk meraih undi. Jawablah di RCI, Tun Mahathir. Tak payah nak ulas panjang-panjang. RCI ini bukan PRU, nak cari undi. Kalau betul, nak takut apa? Lainlah kalau salah, kata seorang netizen. Dah panggil pergilah, bukan cerita di sini, kata seorang lagi netizen. Orang panggil cara elok, hang mengelak hadir. Lepas tu bila didedahkan dalam Dewan Negara, hang spin kata tak ada notis. Ni sampai mahkamah keluarkan sapina, duk acah play victim pula, kata seorang netizen. Tak payah cakap banyak, kata seorang lagi netizen. Hadir sajalah kalau berani, sama juga bab ikhtiar harta. Sampai bila nak tangguh? Demikian antara komentar netizen. Dalam masa sama, ramai secara sinis berharap Mahathir diberi ingatan yang kuat semasa prosiding tersebut berlangsung. Kata seorang netizen, tolong jangan kata, saya tak ingat semasa disoal ya Tun. Semoga Allah menguatkan daya ingatan Tun. Sebab pengalaman lalu, Tun ni asik kata saya tak ingat, kata pengguna X, Suraya Official. Pada 1 April lalu, Datuk Seri Azalina Othman Said di Dewan Negara mendedahkan bahawa Mahathir yang membuat keputusan secara sembunyi
adalah individu yang bertanggung jawab, menyebabkan Malaysia kehilangan batu putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi tersebut berkata, Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan secara bersendirian, tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuk peguam negara yang bercuti ketika itu. Tanpa menamakan Perdana Menteri berkenan, Azalina menjelaskan, perkara itu berlaku bukan ketika beliau menjawat jawatan menteri. Azalina menegaskan bahawa Malaysia tidak akan kehilangan batu putih itu jika peristiwa itu berlaku ketika beliau menjadi menteri. Sehubungan itu, beliau berharap semua pihak memberikan kepercayaan kepada RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang ditubuhkan untuk mencari kaedah penyelesaian serta penambahbaikan mengenai sebarang isu membabitkan kedaulatan negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya ini sebabnya bekas Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Adib Azhari Daud 64 tahun dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru baru-baru ini. Ini sebabnya beliau didakwa menerima atau mendapat rasuah sebanyak 1.55 juta. Ini sebabnya gara-gara upah. Saudara, isu ini kini menjadi tular dan menjadi sangat hangat, memandangkan yang didakwa ini bukan orang biasa-biasa. Yang didakwa ini ialah seorang bekas Datuk Bandar. Sehingga netizen mengucapkan tahniah sabas kepada kerajaan dan khususnya SPRM kerana keberanian bukan sekadar mendakwa bilis kecil, tetapi termasuklah yang besar-besar juga, iaitu jerung dan ikan paus. Gara-gara upah mencecah RM 1.55 juta, bekas Datuk Bandar ini diheret ke mahkamah. Sebanyak 12 pertuduhan menerima rasuah dengan nilai keseluruhan RM 1.55 juta antara tahun 2020 hingga tahun 2021. Itu pertuduhan dihadapi bekas Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB, Datuk Adib Azhari Daud 64 tahun di Mahkamah Session Johor Bahru hari ini. Bagaimanapun, dia membuat pengakuan tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Siti Noraida Sulaiman. Menurut kertas pertuduhan, Adib Azhari yang ketika itu menjawat jawatan sebagai Datuk Bandar MBJB menerima rasuah dengan nilai antara RM10.000 hingga RM250.000 daripada dua individu berbeza melalui seorang pengantara. Rasuah itu sebagai upah membantu mendapatkan pelbagai kerja projek kontraktor dalam kejadian antara 26 Jun 2020 hingga 6 Ogos 2021 di Jalan Serama 7 Larkin. Antara projek terbabit termasuk kerja penyelenggaraan tahunan sistem, mekanikal dan elektrikal, PAM kawalan banjir Sungai Sengkuang, Sungai Chat dan Sungai Seget,
bagi tempoh 24 bulan. Selain kerja mengganti paip pembentungan kumbahan dan kerja penyelenggaraan rangkaian paip pembentungan awam dalam tempoh 12 bulan. Selain itu, ia juga sebagai upah bagi mendapatkan kerja penyelenggaraan, sistem pembentungan berpusat, kerja pembaikan tebing runtuhan, kerja penyelenggaraan loji rawatan kumbahan berpusat, dan tebatan banjir Sungai Seget bagi tempoh 24 bulan, kerja penyelenggaraan tahunan lanskap tepi jalan, dan penyelenggaraan cantas serta tebing pokok di kawasan pentadbiran MBJB. Didakwa mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E dalam kurungan B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta Sama yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan didenda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Natra Fareha Rahmat manakala tertuduh diwakili Peguam Azrul Zulkifli Stok. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin sebanyak RM120,000 dengan 2 penjamin tempatan dengan pembayaran 2 kali iaitu hari ini dan lusa berikutan cuti umum. Selain syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah, melapor diri di pejabat SPRM terdekat sebulan sekali dan larangan mengganggu mana-mana saksi. Mahkamah menetapkan 3 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi penyerahan dokumen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita ucapkan tahniah sabas kepada SPRM atas ketekunan mereka membenteras rasuah. Anwar Ibrahim ketika mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri telah pun berikrar dan berjanji akan memerangi rasuah, menangkap semua jerung-jerung rasuah. Dan apa yang dia cakap kini ditunaikan. Terkini SPRM telah menangkap bekas Datuk Bandar yang disyaki telah menerima rasuah RM1 juta. Saudara-saudara sekalian, bukanlah sesuatu yang menghairankan pada waktu ini apabila SPRM menangkap jerung-jerung besar, menahan jerung-jerung besar, menyiasat jerung-jerung besar. Kalau dahulu jarang sekali kita mendengar jerung-jerung besar ditangkap, hanya yang selalu ditahan ialah bilis-bilis kecil, yang mana ianya tidak membawa kesan besar. Tetapi kali ini apabila kerajaan berhasrat, berjanji untuk berperang habis-habisan untuk memerangi rasuah, barulah kita mula mendengar jerung besar, orang-orang yang buncit dengan rasuah ditahan. Terkini SPRM menahan bekas Datuk Bandar disyaki terima rasuah RM1 juta. Lelaki yang berusia 63 tahun itu ditahan di pejabat SPRM Johor Bahru kira-kira pukul 4 petang kemarin. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Cawangan Keluang hari ini menahan seorang bekas Datuk Bandar di Johor kerana disyaki menerima rasuah lebih RM1 juta. Menurut sumber, lelaki berusia 63 tahun itu ditahan di pejabat SPRM pada kira-kira pukul 4 petang. Beliau didakwa menerima wang rasuah lebih RM1 juta daripada kontraktor sebagai balasan meluluskan projek. Pengarah SPRM Johor Azmi alias ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu dan berkata kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Macam manalah nak siap satu-satu projek itu kalau ini yang berlaku.
Belum siap projek, dah minta rasuah 1 juta. Bayangkan kalau projek hanya bernilai 3 juta. Kalau projek bernilai 3 juta, rasuah dah diagihkan 1 juta, projeknya tinggal 2 juta. Bayangkanlah, nak beli barang, dah habis duit untuk rasuah. Jadi sekarang terpaksa beli barang yang kurang berkualiti. Itu sebabnya yang kita dapat, rakyat dapat, bukan seperti yang digambarkan. Lain yang dilukis dalam pelannya, dalam spek kerjanya, dalam bahan-bahannya, lain pula yang dibekalkan. Kerana kenapa? Habis diguna untuk rasuah. Itu sebabnya kita semua rakyat Malaysia wajar menyokong tindakan, menyokong usaha kerajaan, usaha SPRM, memerangi habis-habisan rasuah. Jangan berkompromi langsung dengan rasuah. Dan ingat, jangan memberi, jangan juga menerima rasuah. Siapa yang kita nampak membuat rasuah, harus kita laporkan dengan segera. Saudara, menurut laporan ini, suspek akan dihadapkan ke Mahkamah Jenayah 1 khas untuk rasuah Johor Bahru pada pukul 8.30 pagi dengan 12 tuduhan. Saudara-saudara sekalian, tuduhan yang cukup banyak ini sangat-sangat kita sokong. Semoga dengan adanya tangkapan-tangkapan yang hebat seperti ini, Malaysia akan bebas daripada penyakit rasuah ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita digemparkan sekali lagi dengan berita buruk duka cita kepada Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. Dipetik daripada Sinar Harian, diberitakan, dikabarkan dan dilaporkan gelombang Perikatan Nasional semakin pudar. Peluang PH untuk merampas semula Dun Sungai Bakap. Saudara-saudara sekalian, disangkakan hujan sehingga ke petang, disangkakan gelombang Perikatan Nasional yang dikatakan akan membadai Malaysia berterusan, rupa-rupanya ianya sudah mula mati, ianya sudah mula berhenti. Gelombang itu hanyalah gelombang sementara. Mungkin mereka mendapat gelombang itu susulan daripada beberapa faktor, antaranya gelombang COVID-19 yang membantu, juga mungkin gelombang ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh langkah Sheraton pada satu ketika dahulu. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, bak kata pepatah, bukan selalu hujan cerah dan bukan selalu gelombang membantu. Mungkin gelombang itu telah pun berputar semula dan akan membadai di Perikatan Nasional pula. Gelombang Perikatan Nasional yang melanda negara pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15 dan Pilihan Raya Negeri PRN Pulau Pinang didakwa semakin pudar dan ia membuka peluang kepada calon Pakatan Harapan PH untuk merampas kembali kerusi Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap. Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, calon PH diyakini mempunyai peluang cerah dalam pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap dan kerusi berkenaan akan menjadi titik tolak kepada permulaan perpecahan gelombang PN. Menurutnya, sudah pasti pencapaian kerajaan negeri dinaungi Pakatan Harapan PH selain tiga penggal diwakili Wakil Rakyat Parti Keadilan PKR di Dun berkenaan akan dijadikan penilaian dalam memilih Wakil Rakyat baru. Potensi untuk PH rampas kembali kerusi itu sangat cerah, sangat tinggi, malah kerusi itu akan menjadi permulaan untuk pecahkan gelombang Perikatan Nasional pada PRU lepas. Saya yakin momentum kemenangan PH yang bermula dari PRK sehingga dari beberapa PRK sehingga ke Kuala Kubu Baru dapat dikekalkan dan dibawa ke Sungai Bakap. Saya juga percaya Sungai Bakap dapat memecahkan gelombang Perikatan Nasional tersebut berdasarkan kepada pencapaian yang kita capai sepanjang menjadi kerajaan, katanya dalam sidang akhbar selepas mengadakan sesi libat urus bersama jawatan kuasa pimpinan
Sayap dan kawasan amanah Kedah di Wisma Amanah pada Jumaat. Hadir sama Pengerusi Amanah Kedah Muhammad Asmirul Anwar Aris. Mujahid berkata, pengaruh Pakatan Harapan PH selama 3 penggal di Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap tidak seharusnya dipertikaikan walaupun tewas dalam PRN lalu, kerana ia berpunca daripada gelombang PN yang melanda seluruh negeri. Sebelum ini, selama 3 penggal Sungai Bakap diwakili pemimpin PKR. Sebelum itu UMNO. Bermakna pengaruh itu sudah cukup untuk dinilai penduduk yang merasai manfaat kepimpinan PH. Pulau Pinang pula ditadbir Pakatan Harapan sejak 2008. Sudah tentu banyak faedah diperoleh pengundi di situ. Cuma apa yang berlaku dalam PRU dan PRN lepas, kita berdepan gelombang PN sehingga banyak kerusi tewas, termasuk di kubu kuat Seberang Jaya. Bukan sahaja berlaku di utara, malah selatan juga alami gelombang sama jelasnya. Menurutnya lagi, secara tradisinya, kerusi Sungai Bakap ditandingi PKR dan semua parti dalam PH berpegang kepada persefahaman bahawa mana-mana parti penyandang secara asasnya akan bertanding di kerusi terbabit. Kemenangan mana-mana parti bertanding sebagai calon PH adalah kemenangan semua parti dalam kerajaan perpaduan. Amanah akan beri sokongan sepenuhnya untuk pastikan kemenangan calon PH walau siapapun yang dipilih. Mengulas desas-desus bekas naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar diwar-warkan antara calon sesuai bertanding di DUN Sungai Bakap, Mujahid tegaskan, pemilihan calon adalah urusan PKR dan Amanah akan menyokong calon pilihan itu. Saya tidak ada hak bercakap bagi pihak PKR. Saya hanya boleh bercakap urusan parti Amanah. Saya tak mahu masuk campur, itu urusan mereka. Siapapun yang dipilih, Amanah akan sokong, ujarnya lagi. Menurutnya, Amanah akan membantu kempen DUN terbabit untuk memenangkan calon PH mengikut garis panduan parti bertanding. Kempen politik di negeri kebanyakan tertumpu kepada isu negeri, jadi di Pulau Pinang, kita akan fokus kepada polisi kerajaan yang dicapai selain manfaat diperoleh pengundi Sungai Bakap. Kita juga bersedia memperjelaskan isu-isu nasional yang dibangkitkan pihak lawan serta berjelaskan tindakan yang diambil oleh Perdana Menteri, semua aspek dan akan diambil kira sebagai bahan kempen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.